Bersua kembali kita dalam program Celik PQS. Alhamdulillah, hari ini Ustaz nak kongsi dengan murid-murid berkaitan dengan tajuk hadis yang pertama, berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Malik. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda telah bersabda, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi kamu berpegang teguh kepada keduanya, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Malik. Sekarang kita masuk intisari hadis. Yang pertama, Al-Quran dan As-Sunnah menjadi panduan hidup manusia sesuai dengan fitrah semula jadi manusia. Yang kedua, manusia akan mendapat rahmat dan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat kerana beramal dengan ajaran yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahawa Al-Quran dan As-Sunnah ialah pusaka yang tidak ternilai kepada manusia. Sekarang kita masuk peranan Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupan manusia. Yang pertama, Al-Quran dan As-Sunnah dijadikan peranti kehidupan. Kesejahteraan dan kebahagiaan hidup umat Islam terhasil apabila Al-Quran dan Al-Sunnah menjadi perisai dan benteng. Yang kedua, menjadi sumber utama yang melahirkan ketamadunan umat Islam kerana kedua-dua sumber ini mengandungi konsep ketuhanan, prinsip-prinsip ilmu, peraturan hubungan antara makhluk dengan Tuhan. Yang ketiga, menjadi sumber rujukan yang mampu menjadi petunjuk dalam kehidupan kerana orang yang berpegang dengan Al-Quran dan Al-Sunnah berupaya menangani pelbagai halangan, cabaran dan ancaman. Sekarang kita masuk sebab perlu berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama, manusia akan mendapat taufik dan hidayah Allah. Yang kedua, menjadi panduan utama dalam perkara yang berkaitan dengan kehidupan. Yang ketiga, mengelakkan perselisihan pendapat dan perpecahan dalam kalangan umat Islam. Yang keempat, ajaran yang terkandung dalam kedua-duanya adalah benar dan tidak diragui. Dan yang kelima, kandungannya sesuai untuk diamalkan sepanjang masa. Untuk tajuk yang terakhir ialah yang pertama dari segi individu. Pertama, seseorang Muslim hendaklah mendalami Al-Quran dan As-Sunnah sejak kecil. Yang kedua, murid perlu rajin melibatkan diri dalam khalaqah Al-Quran dan pembacaan hadis. Dari segi masyarakat pula ialah yang pertama, semua pihak seperti ibu bapa dan para ulama dan anggota masyarakat bergabung tenaga membina generasi yang kukuh dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, masyarakat berperanan menyebarkan ajaran agama berpaksikan Al-Quran dan As-Sunnah. Dari sudut negara pula ialah yang pertama, menubuhkan sekolah dan pusat pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah bagi membina tamadun bangsa mengikut syariat Islam. Yang kedua, kerajaan perlu memperkasakan pendidikan Islam kepada warga negara dengan menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan dan dasar pendidikan negara. Yang terakhir ialah apakah pengajaran yang dapat kita ambil daripada hadis di atas. Yang pertama, umat Islam wajiblah meyakini bahawa Al-Quran dan As-Sunnah menjadi panduan utama dalam kehidupan. Yang kedua, kita perlulah memahami bahawa sikap mempersendakan Al-Quran dan As-Sunnah akan membatalkan keimanan. Dan yang ketiga ialah umat Islam hendaklah sentiasa istiqamah, mentadbir dan mengamalkan Al-Quran sebagai tanda mencintainya. Murid-murid yang dihormati sekalian, demikianlah tadi kupasan hadis yang pertama, berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, supaya anda benar-benar faham tentang cara dan juga bagaimana kita harus berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Akhir kata, sila subscribe supaya anda tidak terlepas video-video baru daripada Ustaz. Sekian, selamat maju jaya, jumpa lagi.